korbankan perkara ataupun perkara benda-benda yang kita sangat sayangi. So mudah-mudahan ya kita sama-sama dapat manfaat, mudah-mudahan kita akan dapat keberkatan. Seterusnya, apabila kita dapat berkorban sesuatu yang paling berharga untuk orang lain, kelebihan yang kita perolehi lebih baik daripada apa yang kita korbankan. Ini adalah kata-kata Saidina Ali. Maksudnya apabila kita korbankan sesuatu yang paling berharga untuk orang lain, kelebihan yang lebih baik akan dapat ataupun yang akan datang kepada kita. Ini kata-kata daripada Saidina Ali. Dan saya sebenarnya tak mau mengambil masa yang panjang pada malam ini, sebab saya tahu ada di antara rakan-rakan kita mungkin tengah sibuk di dapur, tengah menguruskan juadah-juadah yang mungkin akan dimakan pada ataupun dihidangkan untuk hari esok. Tapi malam ini insya-Allah saya ingin tampilkanlah, saya bukan bawa tetamu sebab saya yang datang ke rumah ni sebenarnya, kalau ikutkan saya tetamu, tapi kita nak tampilkan insan yang teristimewa dalam hidup saya sebenarnya, dan juga insan yang mungkin teristimewa untuk hidup tuan-tuan perempuan juga. Untuk itu pada malam ini saya bawakan Mak saya Puan Hajah Zaitun binti Muhammad, untuk sama-sama dengan tuan-tuan perempuan pada malam ini bercerita tentang erti pengorbanan. Mari kita jemput mak kita. Mak, bangun mak. Kena masuk sini sikit. Ni mak saya. Duduk. Sekejap, pasangan dulu mic ni. Okey, baik. Okey. Alright. So ini mak saya tuan-tuan, Puan Hajah Zaitun binti Muhammad, di mana berumur 64 tahun mak kan? 64 tahun. Kata tadi dia soram dia kan. Soram. Dia dah tak biasa live kan, tak biasa live. Tapi alhamdulillah merupakan pesara kerajaan tuan-tuan. Dah berapa lama bersara mak? Dah 11 tahun dah. Dah 11 tahun bersara alhamdulillah. Dah 39 tahun menjadi seorang isteri, dan sudah 38 tahun menjadi seorang ibu. So mudah-mudahan perkongsian mak saya pada malam ini akan dapat sedikit manfaat pada tuan-tuan lah. Pertama sekali mungkin nak kenalkan diri dulu lah mak. Nama, asal mana sikit kan. Bagi warm up dulu. Okey, sila mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Zaitun binti Haji Muhammad. Berasal dari kampung Pulau Mampat. Berumur 64 tahun. Ada berapa orang adik-beradik? Adik-beradik ada 8 orang. 8 orang. Setakat ni seorang dah meninggal, tinggal 7. Alhamdulillah. Anak ada 3. Sudah berkahwin, berkongsi dengan suami Haji Ghazali bin Haji Abdul Karim selama 39 tahun. Sejak 1981. April 1981. Tahun ni tahun yang ke-39 lah, alhamdulillah. Tahun yang ke-39 alhamdulillah. Okey, baik. So untuk makluman tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, ibu saya ni tak nampak penglihatannya. So dah berapa tahun mak tak nampak mak? Dari 2010. Dari 10 tahun lah. Dah dekat 10 tahun. Langsung tak nampak ni 2010 lah. Di peringkat awal tu dia sikit-sikit lah tak nampak kan. So akhirnya doktor mengesahkan pada tahun 2010. Memang totally tak nampak langsung lah. So kalau dalam bahasa direct dia tu, mak saya dah buta lah. Penglihatannya sudah tidak nampak lagi. Memang dia tak dapat tak tengok, tak nampak lagi muka saya, tak nampak lagi muka cucu-cucu. Memang dalam muka suami pun tak nampak dah. Muka suami pun dah tak nampak dah. Suami kurus ke, suami gemuk ke apa ke dah tak tahu dah sekarang kan. Anak-anak pun macam tu, bila dia peluk rasa kecil, nampak dah kurus lah tu. Bila dipegang rasa macam berisi sikit, maka berisilah. So itulah. So nak cerita sikit pada 10 tahun yang lepas, bila mak tahu mata mak ni dah tak nampak lagi, apa perasaan mak masa tu? Mak bersyukur, alhamdulillah. Allah bagi rezeki, dah lama dah kita nampak kan, dari mula, tapi tak adalah sifat rasa
sedih dah apa tidak kan. Mak ingat Alung mak balik dari hospital. Alung menangis kata mak tak nampak, mak kata tak nampak. Tapi dalam masa yang sama mak kenapa Alung menangis? Kata mak sendiri pun kena kuat. Dalam masa yang sama kalau Alung tak kalau mak tak kuat, siapa nak bantu mak lagi kan. Gitulah. Alhamdulillah mak boleh mak bersyukur, alhamdulillah bersyukur anak-anak suami dapat membantu semua. Dalam urusan diri sendiri tu bolehlah, tapi di keluar ni kena ada bantuan lah. Kita tak dapat nak apa kan. Allah dah bagi rezeki setakat itulah. Penglihatan mak ni kan, bersyukurlah kata. Tapi alhamdulillah dapat tengok anak menantu semua sebelum ni. Kecuali yang Amir yang tak nampak muka. Yang lain cucu-cucu ni peluk tu, raba-raba tu okeylah. Kalau abah peluk tu, kalau ada janggut jambang itu terasalah berjambang. Kalau tidak tak adalah kan. Dah cukup lah tu, dah bersih lah tu. Alhamdulillah. Seperti mana yang mak saya nyatakan tadi. So memang pada tahun 2010 tu kita mula menerima kenyataan lah, yang bahawa mak saya ni dah tak boleh nampak lagi kan. So tak boleh nak tengok muka. Memang satu tamparan ataupun satu takdir yang Allah tentukan lah. Tapi alhamdulillah saya tengok mak saya memang kuat lah tuan-tuan dan puan. Mak saya memang tabah, dia boleh terima keadaan tu. Dan akhirnya hinggalah saya terjumpa satu hadis yang disebut dalam Al-Quran dari Anas radhiyallahu anhu. Ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah berfirman, apabila aku menguji hamba-hambaku dengan dua kekasihnya, iaitu kedua matanya, kemudian ia bersabar, nescaya aku menggantikan keduanya, iaitu kedua-dua matanya dengan syurga. So bila saya baca ayat ni, saya rasa tidak ada apa yang mak saya akan rugi sebenarnya, sebab Allah dah janjikan bila Allah tarik penglihatan, iaitu dua kekasihnya, kekasihnya yang disebut dalam hadis ini iaitu kedua matanya, dan Allah akan menggantikan kedua-dua matanya dengan ganjaran syurga. So bagi kita yang beragama Islam, tidak ada apa lagi yang kita inginkan, tidak ada apa yang kita cari selain daripada mendapat keredaannya, seterusnya masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. So untuk makluman tuan-tuan, walaupun mak saya ni tak nampak matanya, tapi alhamdulillah setakat ni kalau kita request nak makan lauk apa, masih boleh lagi nak masakkan lauk-lauk kegemaran. Dan saya rasa sampai sekarang rasanya tak pernah kurang daripada yang dulu. Ini pun tadi alhamdulillah mak saya dapat berbuka puasa sama-sama. Sempat lagi mak masakkan rendang ayam hari ni. Teringin nak makan ayam. Cucu-cucu pun dah pandai request dah sekarang. Ada yang nak puyuh lah, ada yang nak daging salai lah. InsyaAllah semuanya masih boleh dilakukan oleh mak saya. Dan perkara ni sangat hebat, sangat ajaib. Tapi inilah atas kekuatan dan sama-sama memberi kekuatan antara satu sama lain. Dan untuk makluman tuan-tuan juga, ketika saat mak saya dimaklumkan tu, memang saya di antara orang yang memang kata kita sedih lah untuk menerima kenyataan tu kan. Tapi apa nak buat, bila kita terbaca hadis yang disebut tadi, so maka kita terima keadaan tu, kerana kita tahu bila kehilangan dua kekasih itu, maka Allah dah janjikan syurga. So inilah yang kita cuba laksanakan. Dan pada malam ini saya juga nak berkongsi kepada tuan-tuan, iaitu satu buku, iaitu Hikmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat, karangan daripada yang berbahagia Datuk Dr. Hassan Ali. So malam ni sebenarnya bukan saja saya nak kongsikan tentang pengorbanan mak saya menguruskan saya adik-beradik, walaupun tak ramai adik-beradik saya, 3 orang sahaja, tetapi untuk makluman tuan-tuan, ketiga-tiga anak ni lahir orang kata ikut tingkap.
Nama dia ikut tingkap mak. Ikut tingkap. Mak saya menjalani ataupun operate lah. Operate. Ketiga-tiganya operate. Dan pada malam ni kita nak kongsi juga pasal buku ni, Hikmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat, karangan yang berbahagia Datuk Dr. Hassan Ali ni. Di mana dalam buku ni tuan-tuan ada menyatakan ada beberapa bab dalam buku ni yang menyatakan bahawa bagaimana kita nak menghikmati kedua ibu bapa kita, isu-isu berkaitan menghikmati ibu ayah yang sedang hidup, yang hidup sehat, hikmati ayah bonda dalam keadaan sakit, kematian serta isu mengenainya dari segi pengurusan jenazah. Dan buku ni pada saya sangat lengkap lah. Bagaimana menguruskan, dia ada step, ada nombor, ada point by point. So bila saya terbaca buku ni, ada satu tindakan sebagai seorang anak yang kita perlu buat bila kita untuk menghormati ibu bapa kita, iaitu tindakan yang ke-13 dalam page 74. Setelah saya membacanya, iaitu apa? Mendoakan, sebagai menggambarkan kesyukuran yang amat sangat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Maha Pencipta, kerana Allah dengan sifat Rahman dan Rahimnya mengurniakan kesihatan yang baik kepada ayah bonda hujung usia yang tersayang. Atas rasa kesyukuran ini, anak-anak diminta mendoakan ayah bonda hujung usia pada setiap masa dan setiap ketika, selepas solat, selepas permulaan dan pengakhiran majlis-majlis pertemuan ahli keluarga dan sebagainya. So jadi malam ini saya ingin mengambil kesempatan, biasanya tuan-tuan, saya tengok rakan-rakan bila kita meraihkan kedua ibu bapa kita, baik ayah kita, baik ibu kita, kita akan hadiahkan dia dengan material lah. Kalau mak kita kadang-kadang kita hadiahkan handbag, kasut mungkin, telekung dan sebagainya. Tak ada masalah, boleh hadiahkan. Memang itu adalah salah satu cara kita nak membahagiakan kedua ibu bapa kita. Tetapi ramai mungkin tak tahu bahawa doa daripada anak yang soleh ini pun adalah salah satu perkara yang merupakan hadiah yang sangat istimewa. Kerana ketika ibu kita masih lagi hidup ataupun ayah kita masih lagi hidup, mereka perlukan doa kita, dan ketika mereka sudah tiada lagi nanti pun doa kita, doa inilah yang akan bawa bekalan untuk mereka di akhirat kelak, kerana ada 3 perkara yang tidak akan putus amalannya, sedekah jariah, kemudian ilmu yang dimanfaatkan dan doa daripada anak soleh. So malam ni insya-Allah saya nak live dengan tuan-tuan, saya nak hadiahkan doa untuk mak dan ayah saya. Kita sama-sama mengaminkan, mudah-mudahan dengan amin ini dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Lepas habis berdoa ni, maka kita selesailah sesi live kita pada malam ini. Sekadar ingin berkongsi, mudah-mudahan pengorbanan daripada seorang ibu ini memberi pengajaran, memberi pembelajaran, memberi pengingatan pada kita semua bahawa insya-Allah kita akan berjaya dunia akhirat dengan doa dan juga kerahmatan. Saya bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana walaupun ibu saya ataupun mak saya tak nampak matanya, tapi dia masih lagi kuat, masih lagi sihat. Dan insya-Allah tuan-tuan, saya menjadi saksi di mana dia rajin bangun pada waktu malam untuk mendoakan kami, anak-anaknya, dengan tangannya, dengan rahmatnya juga. Dan kita tahu bahawa doa daripada ibu ni, dan saya yakin dan percaya apa yang ada pada saya ini adalah doa daripada mak saya, yang tak putus-putus mendoakan anak-anaknya. Baik, mudah-mudahan kita sama-sama mendoakan, sama-sama kita mengaminkan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Syai'ul Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, di malam yang penuh berbahagia dan penuh berkat ini, ya Allah, di malam yang mana Engkau sebut doa akan dimakbulkan, ya Allah, aku memohon kepadamu, ya Allah,
Ampunkanlah dosa kedua ibu bapaku ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua ibu bapaku ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua ibu bapaku ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kau haramkanlah api neraka daripada tubuh mereka ya Allah. Jauhkanlah mereka daripada azab kuburmu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Aku dan adik-beradikku menjadi saksi ya Allah bahawa ibu dan ayahku telah menunaikan tanggungjawabnya kepada anak-anaknya ya Allah. Ya Allah, kasihanilah mereka ya Allah. Rahmatilah kehidupan mereka ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Saat aku tahu ya Allah ibuku sudah tidak nampak lagi ya Allah, hanya kepadamu aku bermohon ya Allah keajaiban daripadamu ya Allah. Mudah-mudahan ia nampak kembali ya Allah. Tapi apakan daya ya Allah, ini takdir yang Engkau tentukan ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Di malam yang penuh keberkatan ini ya Allah, di malam yang penuh kebahagiaan ini ya Allah, di malam yang penuh dengan rahmat ini ya Allah, aku menadah tangan kepadamu ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua ibu bapaku ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua ibu bapaku ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua ibu bapaku ya Allah. Ya Allah, aku menjadi saksi ya Allah. Tangan ibuku ini sentiasa berdoa untuk anak-anaknya ya Allah. Tangan ini sentiasa berdoa untuk anak-anaknya ya Allah. Ya Allah, aku yakin apa yang aku ada pada hari ini pun ya Allah atas doa dan juga ingatan daripadanya ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kau teruskanlah beri kesihatan kepada dirinya ya Allah. Jauhkanlah dirinya daripada azab api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, kurniakan dengan belas ihsan-Mu ya Allah, dengan rahmat-Mu ya Allah syurga buat kedua ibu bapaku ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kau permudahkanlah segala urusan kami dunia dan akhirat ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Aku bernasib baik ya Allah. Aku bersyukur kepadamu ya Allah. Ada di antara rakan-rakanku telah pergi kedua ibu bapanya ya Allah. Tapi aku pada hari ini masih ada ayah dan masih ada ibu ya Allah. Ya Allah, berikanlah mereka umur yang panjang ya Allah. Berkatilah usia mereka ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Hanya kepadamu aku bermohon dan bersembah ya Allah. Permudahkanlah segala urusannya ya Allah. Berikanlah kesihatan kepada dirinya ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Di malam yang penuh berbahagia dan penuh berkat ini ya Allah, hanya kepadamu ya Allah kami bermohon dan bersembah ya Allah. Kabulkanlah doa hamba-Mu ini ya Allah. Kabulkanlah doa hamba-Mu ini ya Allah. Buat kedua ibu bapa kami ya Allah. Inilah hadiah istimewa kami buat mereka ya Allah. Mendoakan kesejahteraan mereka ya Allah. Mendoakan keberkatan usia mereka ya Allah. Mendoakan umur yang panjang kepada mereka ya Allah, agar mereka terus berdoa untuk anak-anaknya ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Aku menjadi saksi ya Allah, ibuku tidak pernah lupa mendoakan anak-anaknya ya Allah. Aku menjadi saksi ya Allah, ibuku tidak pernah leka dalam menunaikan tanggungjawabnya ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Seingat aku ya Allah, ketika kecil ya Allah, ketika aku sedang belajar ya Allah, ibu akan membuatkan air untuk aku belajar ya Allah, supaya aku dapat semangat daripada itu ya Allah. Ya Allah, setiap kali aku akan menduduki peperiksaan ya Allah, aku akan menghubungi ibuku ya Allah. Dia akan mendoakan ya Allah. Mudah-mudahan hidup aku sejahtera, dan begitu juga adik-beradikku yang lain ya Allah. Ya Allah, kasihanilah ibu kami ya Allah. Kasihanilah ayah kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Di malam yang penuh keberkatan ini ya Allah, tiada apa yang kami mohon ya Allah. Semoga Engkau jauhkan api neraka ya Allah. Kau haramkan api neraka buat ibu kami ya Allah. Kau haramkan api neraka buat ibu kami ya Allah. Haramkan api neraka buat ibu dan ayah kami ya Allah. Ya Allah,
bentangkanlah seluas-luasnya ya Allah, kenikmatan yang berlipat kali ganda di dalam syurga-Mu ya Allah. Buat kedua ibu bapa kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ini saja hadiah yang kami dapat berikan kepada kedua ibu bapa kami ya Allah. Kabulkanlah doa hamba-Mu ini ya Allah. Kabulkanlah doa hamba-Mu ini ya Allah. Kabulkanlah doa hamba-Mu ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Mudah-mudahan ya Allah, ibuku menghalalkan setiap titisan air susunya dalam diriku dan adik-beradikku ya Allah. Mudah-mudahan ya Allah, aku akan menjadi anak yang soleh ya Allah. Mudah-mudahan ya Allah, aku akan terus mendoakan kedua ibu bapaku ya Allah. Ya mudah-mudahan ya Allah, dengan rahmat dan keberkatan-Mu ya Allah, Engkau berikan kami berjumpa di syurga-Mu kembali ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin. Assalamualaikum. Mak. Minta maaf mak ya. Alahkan semua susu yang mak bagi kalung mak ya. Mak bersyukur long. Anak-anak mak semua sentiasa berbakti pada kedua ibu bapanya. Mak sentiasa mendoakan anak-anak mak. Tak satu cucu-cucu anak menantu, walaupun mak tak nampak, tapi sentiasa mendoakan Allah bagi kekuatan, berdoa untuk Allah bagi kekuatan pada anak-anak mak. Berjaya cemerlang di dunia dan di akhirat, menjadi anak yang soleh dan solehah. Anak-anak mak semua, walaupun anak mak tak tiga, tapi mak bersyukur dapat anak menantu yang sentiasa mengambil berat tentang mak. Walau mak dalam keadaan mak ni macam ni. Mak sentiasa berdoa. Anak-anak mak, cucu-cucu mak berjaya cemerlang di dunia dan akhirat, dan tidak lalai mengerjakan amal ibadat walau di mana mereka berada ya Allah. Anak-anak mak berada ya Allah, cucu-cucu mak sentiasa ingat pada Allah. Saya mak alun sayang mak. Alun anak yang baik, terlalu baik buat mak. Anak menantu mak terlalu baik buat mak. Mak tak ada nak membeza-bezakan anak menantu semua. Semua mak sayang, cucu-cucu mak semua sayang. Semoga Allah bagi keberkatan pada keluarga kita sekeluarga. InsyaAllah. Saya doa. Walaupun mak tak nampak, tapi apa yang